Bila sebut aja masjid, ni kluster. Sebut aja sekolah tahfiz, kluster. Sebut aja sekolah agama, kluster. Cuba tuan-tuan tengok hari ni, semuanya hak jadi buruk ni hak Islam. Sekolah tahfiz lah, sekolah Arab lah, sekolah lah. Hak lain tak kena kan? Pokok lain tak kena kan? Kuman ni dia kenal budak, dia kenal orang masjid saja kan? Tak kepelik tuan-tuan benda ni. Duk jelin mata. Main naik Mercedes RM1. Apa? Aku ES5 pun RM10. Dia Mercedes. Sedih sungguh lah. Tu nama dia mujuk. Dia duk bercakap seorang-seorang dia. Kenapa kau tak semayang? Ustaz, saya dah semayang 25 tahun. Tapi tak pernah kaya. Orang kafir tu tak pernah semayang. Kaya raya. Jadi buat apa saya semayang? Tak kaya-kaya pun. Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita masuk kepada pengajaran yang ke-13, muka surat 175, pengajaran yang ke-13. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, beberapa daripada pelita seanya memadam akan dia oleh angin. Kita masih lagi membicarakan tentang bahagian yang kedua daripada kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, daripada bahagian tepinya Al-Mawa'izul Badi'ah, daripada membicarakan hadis-hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai anak Adam, beberapa daripada pelita seanya memadamkan dia oleh angin. Pelita adalah sesuatu yang menerangkan. Siraj, pelita juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sirajam munira, cahaya pelita yang terang benderang, disebut sebagai matahari, siraj. Begitu juga kalau kita faham tentang cahaya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggambarkan cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Malah ada ayat Al-Quran yang menggambarkan Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Ya, Allah lah yang menurunkan, Allah lah yang mengutuskan cahayanya, ya, sebagai hambanya. Dan kitabnya, Nabi Muhammad digambarkan sebagai cahaya. Sebab ada orang kata, mana ada Nur Muhammad. Dulu kan ada orang duk selawat Nur Muhammad sallallahu, dulu-dulu kan. Dulu-dulu orang duk selawat. Kemudian orang kata apa ada sebut Nur Muhammad, Nur Muhammad ni. Rupanya ada ayat dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad itu sebagai cahayanya. Nabi Muhammad tu adalah cahaya daripada Allah. Baik, balik kepada kita punya ni, apa nama, hadis qudsi ni. Yang pertama, Allah berkata kepada kita, hai anak-anak Adam, berapa banyak pelita yang dipadam oleh angin. Pelita yang menerangkan kita, yang menerangi kegelapan kita. Minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya, ialah pelita, ialah lampu, ialah api. Kata Allah Ta'ala, berapa banyak pelita yang padam pasal angin yang bertiup. Akhirnya pelita tadi terpadam. Bahasa kita di Penang ni mampu. Pelita mampu, tak ada menyala, tak ada padam habis. Yang memadamkan tu pula ialah angin daripada luar. Gambaran dia apa? Gambaran dia bahawa berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, berapa banyak majlis ilmu, berapa banyak program keagamaan hari ini jadi padam. Tak ada. Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal angin metiup habis hilang. Ini yang kita takut. Yang kita duk takut zaman sekarang ni jadi dah tuan-tuan. Apa jadinya?
Ni zaman kita ni dah masuk maulid dah tuan-tuan ni. Oh, kita tak lama lagi masuk Maulidur Rasul. Dulu kalau Maulidur Rasul bersepah di Nusantara ni. Kuliah, ceramah, sambutan berkenaan dengan Rasul, Maulidur Rasul, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, siang, malam, pagi, petang. Berbulan-bulan. Nabi Muhammad tu cahaya. Ilmunya cahaya, hadisnya menerangi kita. Meraihkan, menyeronokkan tentang Rasulullah itu dituntut. Apa jua benda yang tentang Rasulullah kita suka, dituntut. Dia umpama cahaya kepada kita. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Petunjuk untuk kita. Hari ini tuan-tuan tak boleh nak buat. Dia. Pasal apa? Angin mai tiup kencang. Dia padam habis cahaya. Macam-macam. Maka jadilah hari ini tuan-tuan kita takut. Cahaya tu bila orang dah tak ada, dia jadi gelap. Bila dia gelap, dia rempuh merata. Dia langgak merata. Pasal cahaya dah tak ada. Bila cahaya dah tak ada, jadi rempuh belaka. Dalam ada cahaya pun kita duk rempuh. Dalam duk terang ni pun kita duk rempuh tuan-tuan, tambah gelap. Dah tak ada petunjuk daripada Allah. Tak ada lagi jalan nak ikut. Ada jalan tapi gelap. Orang kita sebut menonong. Tapi menonong kok suka dia. Ini dia tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut di akhir zaman cahaya ni dia akan jadi macam bara api. Islam jadi macam bara api, kal qabidi alal jamri. Macam bara api saja tuan-tuan. Kalau kau tak selamatkan bara api tu, kau gelap. Kalau kau tak kutip bara api ni, api tu terpadam. Kau tak boleh nak menyala, kau tak boleh nampak cahaya, kau akan jadi gelap, kau akan jadi kelam. Sebab tu kata Rasulullah, di akhir zaman orang terpaksa ambil bara api tu, pegang dengan tapak tangan. Terbakar ke tapak tangan, melepuh ke tapak tangan, rosak tapak tangan, dia pun tak apa. Janji dia selamatkan bara api yang mana daripada api ni nanti nak jadi pelita, dia nak jadi lampu, dia nak menerangi. Soalan dia, berapa ramai yang sanggup nak main tempuh, main nak pegang bara api tu? Siapa yang nak pegang? Hang pegang, hang pedih. Hang pegang, hang terbakar. Sekali lagi hang pegang benda tu, jatuh takut, jatuh sakit. Tapi kalau hang tak pegang bara api tu, hang akan jadi gelap. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan yang duk pegang bara api. Terpaksa. Sekali dia persamaan 1000 tak dua je. Tu dia bara api dia. Saya kena tindakan ustaz. Tu dia yang Nabi nak sebut di akhir zaman. Kamu pegang Islam, kamu cuba amalkan Islam, duk amal sunnah Nabi, kamu sakit. Tapi kalau kita tak amal, kalau kita tak ambil, kalau kita tak genggam, kalau kita tak kutip, tak pertahankan kuat-kuat, api tu jatuh atas tanah, habis tak? Dia terpadam, lepas tu tak boleh. Yang ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Di akhir zaman Islam ni akan jadi dagang. Jadi dagang ni terpencil, orang tak suka, jadi pelik. Jadi pelik tuan-tuan, jadi orang tak suka. Di akhir zaman ni Islam bermula dalam keadaan pelik, dalam keadaan dagang, dalam keadaan orang tak suka, jadi macam-macam. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman akan jadi balik macam awal. Jadi pelik balik. Islam ni jadi orang pelik balik, orang tengok semacam je. Kata Rasulullah, tak apa, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang dipandang pelik, orang yang dibenci, orang yang tak disukai. Kata Nabi, fatuba, beruntunglah orang itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan al-ghuraba ini. Golongan yang dipandang benci ni tuan-tuan. Bila sebut aja masjid, ni kluster. Sebut aja sekolah tahfiz, kluster.
Sebut je sekolah agama, kluster. Cuba tuan-tuan tengok hari ni, semuanya hak jadi buruk ni hak Islam. Sekolah tahfiz lah, sekolah Arab lah, sekolah lah. Hak lain tak kena kan? Pokok lain tak kena kan? Kuman ni dia kenal budak, dia kenal orang masjid saja kan? Tak kepelik tuan-tuan benda ni. Pelik tuan-tuan. Hak lain tak kena pula. Main sekolah, semua kena. Jolok segala nak habis. Yang ni yang Nabi sebut, orang tengok ni jaga orang Islam ni habis ni kluster semua ni. Allah, benda-benda ni disebut oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Sebab tu tak apalah orang tengok kita semacam, tak apa. Sebab Nabi pesan, fatuba lil ghuraba. Untung di akhir zaman ni tuan-tuan, orang yang dipandang pelik itu. Baik, pengajaran yang kedua daripada hadis ini. Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, dan beberapa orang yang abid seanya membinasakan akan dia oleh ujub, dan beberapa daripada orang yang kaya seanya membinasakan akan dia oleh kayanya. Yang kedua, pengajaran yang ke-13. Dia sebut apa kepada kita? Berapa banyak ahlul yang dipanggil sebagai abid yang rosak amalan dia dengan sebab ujub. Apa dia makna abid? Abid maknanya ialah orang yang melakukan ibadah, orang yang berbuat ibadah, orang yang ahlul ibadah. Tangan ni tasbih tak renggang, ni tasbih tak renggang, punya hebat. Nak minum air tu pun rendam tasbih lu baru minum tu dah. Tu dia punya hebat. Bila kita tanya baik siapa minum air tasbih, dia kata ni kayu koka. Koka mana? Koka buah batra Nabi Nuh tu, ubat ni. Oh sudah. Nah hantau, depa habang minum penin tuan-tuan. Kayu koka tu dia bubuh dengan macam-macam binatang. Hak nak bagi kilat dia bubuh segala benda. Apa orang kata kita ikut saja tuan-tuan. Ahlul ibadat, masjid tak buka pun dia mai dah. Ni nama dia ahlul ibadah. Kurang dia tidur. Pasal apa? Jaga malam. Koyok Quran ni sebulan sekali. Koyok muka surat pasal apa? Tiap-tiap hari baca. Macam kita ni sampai mati tak koyok-koyok Quran tu. Punya tak baca. Dia ni sampai naik relai, sampai naik lekam muka surat tu. Puja duk baca tuan-tuan. Tu nama dia apa? Ahlul ibadah. Tapi kata Allah Ta'ala, dia ni rosak amalan dia. Sebab ujub. Apa dia ujub? Ujub maknanya ajaib. Ajaib itu apa? Dia merasa pelik dengan diri dia sendiri. Dia kagum dengan diri dia sendiri. Dia rasa diri dia terbaik. Dia rasa aku paling bagus sekali. Maka dia dipanggil sebagai ujub. Rosak amalan dia kerana ujub. Subhanallah. Malam tadi semayang. Pukul 3 bangunlah semayang sampai subuh. 5:30 pergi masjid. 6:20 balik rumah. Pukul 7:30 pergi pejabat. Sampai di pejabat 8:15 menguap. Allah. Hai, baru pukul 8:30 dah menguap din. Semalam qiyam mulai. Nampak tak tuan-tuan? Semalam qiyam mulai. Tak tanya pun. Tak memang tak tanya saja aku abang. Kalau dia tak abang muka orang, dia perasan dalam diri dia, dia perasan. Dia ni semayang malam tak? Dia tanya pada orang. Dia ni semayang malam tak? Kalau dia main awal masjid pukul 5:30, 5:30 dia duduk semayang tengah-tengah masjid. Allahu Akbar. 5:50 pengurusi masjid datang. Dia duduk cakap dalam hati dia. Baru dia tahu siapa main awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bukan orang sini lah, ni dia Afrika ni orang sini mana ada ujub, semua main lambat, semua ujub lambat. Dia perasan bahawa dia lebih daripada orang. Kita balik daripada haji pakai serban kan, pakai serban, tengok satu orang tak pergi haji lagi, duit banyak, kereta sepah, haji tak pergi apa. Aku cakap menega ayak tepi jalan boleh pergi haji, dia ni pencin ada apa semua. Allah apa nak jadilah. Tu nama dia ujub. Rosak dah amal tadi, rosak.
Serupa kita duk edar tabung lah, tak ada tabung Covid, pegang tu jadi Covid. Oh, main duk diam-diam tabung tu. Duk tolak tabung tu, kita boh RM10. Tengok-tengok orang sebelah kita boh RM1. Duk jelin mata. Main naik Mercedes RM1. Apa? Aku tak Honda Wave pun aku dapat RM10. Aku ES5 pun RM10. Dia Mercedes. Sedih sungguh lah. Tu nama dia ujub. Dia duk cakap seorang-seorang dia. Dia tak tahu hak bagi RM1 tadi dalam tabung besi, peti besi belakang dia dah debus RM100 lah. Waktu orang duk semayang maghrib tadi dia bos siap-siap RM100. Saat lagi main waktu kuliah orang duk tolak dia bos RM1 dah tak ada dah habis dah. Tapi pasal orang hak tu kata tu tak tahu dia nampak RM1. Apa RM1? Tara aku pun 10. Rosak dah amal tadi, rosak. Ni nama dia penyakit hati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Penyakit hati tuan-tuan. Kan Nabi sebutlah ada satu anggota dalam badan kita seketul daging ni, kalau baik yang ni baik, kalau yang ni jahat jahat. Apa dia? Hati. Orang selalu menjaga dosa-dosa zahir. Apa dia dosa zahir? Penampar orang. Apa dosa zahir? Menulis surat layang. Apa dia dosa zahir? Mengumpat, mencuri, merogol. Tetapi kita jarang menjaga dosa batin. Apa dia dosa batin? Dosa yang melibatkan hati. Apa dia dosa yang melibatkan hati? Salah satunya ialah ujub. Salah satunya ialah ujub. Merasa diri kita lebih baik daripada orang. Merasa kita lebih sempurna daripada orang. Merasa kita lebih alim daripada orang. Contoh, macam mana kita ditipu dengan ibadat. Saya ni pakai jubah, pakai sorban kemas, janggut kemas macam Arab buh pula, selendang kat bahu pula, mai dengar ceramah. Duk tengok orang sana, duk tengok orang sini. Orang lain semua tak ikut sunnah, aku seorang dia ikut. Ujub. Mai saya pula saat lagi ustaz penceramah, tak pakai jubah pula, mai pakai baju belang-belang macam kuda ni. Tak nampak ustaz langsung lah. Saat lagi masuk dalam kereta, buang songkok, pakai topi, lagi tak nampak ustaz. Saya ni duk pakai lagu ni, adakah saya selamat daripada ujub? Tak. Saya kata pula dalam diri saya, aku pun tak pakai jubah. Dia ni pakai jubah. Sudah tuan-tuan. Tengok aku ni selamba ya macam ni ya. Tu pun ujub. Tuan-tuan ingat kita ni bila pakai biasa-biasa tak ujub ke? Setan ni tuan-tuan oi, dia bukannya macam kita. Kita ni ada fed up. Kita ni ada fed up. Kalau kita ajak orang tak mau. 2 kali ajak tak mau dah. Malas aku nak ajak apa? Dak lah. Kita ni tuan-tuan kalau susah sikit, tak mau lah. Abang tak pergi semayang di masjid, payah lah. Tembak dai lah, apalah. Nak buat sejadah lah, letih lah. Semayang di rumah sama. Nampak? Saya semayang Jumaat. Saya duduk beratur nak semayang Jumaat. Hak tukang tembak dai. Dia tanya pada orang tu, sejadah mana? Sejadah tak ada. Bawa lah sejadah. Garangnya. Mau dia balik tu tak mampu. Salah tak bawa sejadah. Bawa sejadah. Garang tak. Dia naik. Mai hak lain pula. Tembak lagi. Sejadah mana? Mayan tak kursi. Masuk. Sudah selamat tuan. Jadi yang mana tak buat sejadah, bagi alasan aku sembahyang tak kursi, tak ada sejadah. Cengih tuan-tuan. Minggu depan tobatlah orang tak main dah. Pasal apa? Pasal kita manusia. Susah sikit malah. Setan bukan macam tu. Setan mana ada malah. Dah kacau Haji Mat tu, jangan sembahyang. Malah. Aku kacau duduk sembahyang lagu tu, malah. Aku kacau Haji Din pula.
Oh, kalau iblis macam tu seronok kita tuan-tuan. Dia kacau kita ni macam-macam. Kalau kita pakai style jubah. Kalau kita pakai baju belang-belang macam kuda ni, dia kacau tu juga. Kalau kita jadi tu imam, dia kacau tu juga. Dia mai kacau. Kalau kita jadi Bilal, dia kacau Bilal pula. Habis bang. La ilaha illallah. Oh, dalam hati duk kata, mesti dia kata macam bang Mekah. Dia mai duk kata pula. Dia kacau. Tuan-tuan ingat tu imam ni dia tak kacau kan? Lagi dia kacau tuan-tuan. Lagi dia kacau. Malam ni hang bubuh lagu sedih tengok. Biar dia patah hang siapa. Oh, tarik terus rekap pertama lagu sedih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia main tarik lagu sedih. Dalam hati duk kata, baru dia patah ingat dia sudah di Mekah. Taman Sa'dum ada. Dia bukannya setan ni, bukan macam kita ni tuan-tuan. Dia mari sungguh kacau. Salah satu yang dia kacau ialah hati. Nama dia apa? Nama dia ujub. Rosaknya ahlul ibadat kerana ujub yang ada dalam hati dia. Dan kata dia pula, dan beberapa daripada orang yang kaya sanya membinasakan akan dia oleh kayanya. Tu dalam nota yang saya bagi pada tuan-tuan tu. Hari ni kan, orang duk sibuk tak boleh pergi umrah, tu lah ustaz. Oi, duk rasa rindu lah kat Kaabah, nak tengok Kaabah, rindu lah ustaz. Tak boleh pergi lah. Makcik pergi berapa kali dah umrah abang mai. Ada 4 kali dah. Dah 4 kali cukup lah. Buat apa banyak lagi. Haji sekali lah. Umrah 4 kali dah. Sudah tu. Yalah, teringin nak pergi umrah ustaz. Baca tu hadis yang ke-221 tu. Nabi kata apa? Man qada li akhihil muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa'tamara. Rawahu Al-Khatib an Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya adalah ianya berpahala sebagaimana mereka yang mengerjakan haji dan umrah. Subhanallah. Siapa-siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya yang muslim, man qada li akhihil muslim hajatan. Siapa-siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya yang Islam akan satu hajat, kana lahu minal ajri, maka dia akan dapat kaman hajja, macam mana pahala orang buat haji, wa'tamara, dan pahala orang buat umrah. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala bagi kita kaya. Allah Ta'ala bagi kita ada duit. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, manusia ni tak sama. Ada yang Allah Ta'ala bagi kaya, ada yang Allah Ta'ala tak bagi kaya. Apa dia sebab Allah Ta'ala bagi kita kaya? Tu memenuhi hajat saudaranya. Pahala yang kita dapat haji dan umrah. Untunglah tuan-tuan di sini kalau tuan-tuan orang kaya. Untung. Habis tu ustaz, kami miskin ni rugi ke? Tak rugi. Dengan sebab hang tu jadi miskin, orang tolong hang, orang dapat pahala, hang pun dapat pahala. Taklah saya miskin, pasal apa Allah tak bagi saya kaya? Syukurlah kamu jadi miskin. Miskin bukan aib. Miskin bukan hina, miskin bukan jahat. Yang jahat fasik. Yang jahat ni kufur. Kamu tak kufur. Yang jahatnya ialah miskin yang kufur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berapa banyak perkataan miskin. Nama kamu tu ada dalam Quran tu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Allah sebut nama kamu dalam Quran, kamu tak bangga? Walaupun kita miskin, Allah tak hina kita.
Allah bagi miskin nak kata apa tuan-tuan? Kerja siang malam tak kaya-kaya juga. Bukan dia malah. Dia tak malah. Tuan-tuan ingat orang miskin ni malah. Dah takdir macam tu. Semalam saya tengok satu orang ni. Nyanyi suara sedap mengalahkan Mak Jais. Umur 79. Kerja apa? Kutip sampah. Kutip kotak. Kutip tin, botol semua. Kumpul seminggu dapat 400. Dapat zakat sikit, dapat bantuan kebajikan sikit. Yang tu lah. Daripada dulu dah saya kerja macam-macam. Tukang kebun pun saya kerja. Saya jaga bank pun saya jaga. Semua saya buat. Daripada dulu sampai lah. Allah Ta'ala tak bagi dia nak kata apa kat dia. Jadi kita yang kaya ni lah yang tolong dia. Itu gunanya orang kaya ni. Allah Ta'ala bagi harta. Dia bukan suruh kita sombong dengan harta tu. Harta tu pun Tuhan pinjamkan. Harta tu pun Tuhan bagikan. Tetapi ada orang kaya tuan-tuan yang rosak dia dengan sebab kaya dia. Apa sebab? Sombong. Lagak. Dulu main masjid tiap-tiap hari. Sejak jadi kaya ni lintas. Tak singgah dah. Tu sombong. Apa dia sombong? Bila orang nasihat tak mau dengar. Walaupun nasihat tu betul, tak mau dengar. Dia tanya pula, hang siapa? Saya Haji Dolah. Taulah Haji Dolah, hang siapa nak nasihat aku? Oh boy. Yalah saya sebagai saudara Islam. Aku tahulah ayat-ayat aku. Itu nama dia sombong. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka siapa yang sombong dan siapa yang bermegah-megah. Lu buatlah Facebook, duduk tunjuk rumah, tunjuk katil, tunjuk kereta, tunjuk motor, tunjuk barang mah, bangga dengan orang. Tunjuk beli beg tangan harga 1 juta, tunjuk baju beli harga 200,000, tunjuk meja makan ni saya beli 400,000. Allah Ta'ala tak suka. Nak tunjuk-tunjuk tu nama dia fakhura, bermegah-megah. Ada benda hak kita boleh tunjuk, ada benda hak tutup lagi bagus. Tapi hari ni tuan-tuan, orang gunakan Facebook, orang gunakan laman sosial nak tunjuk kemewahan. Nak tunjuk kemewahan. Ni sampai puluk dakap pun nak tunjuk. Duk tunjuk puluk dakap. Tahu banji puluk dakap? Gelang puluk dakap. Orang lain bukan kata puluk dakap mangah oi, kereta dia pun mah. Ada orang kereta dia mah, jamban pun mah. Katil pun mah. Mangah baru setakat puluk dakap nak tunjuk tak bayar mangah oi. Kalau kita tunjuk bahawa kita kaya, ada orang lain lagi kaya pada kita. Buat apa kita nak sombong tuan-tuan? Tak ada siapa yang bawa puluk dakap tu masuk dalam kubur dah. Jamban mah kamu tu tak boleh tolong waktu malaikat nak mari cabut nyawa. Kereta mah kamu tu takkan bawa mayat kamu duduk dalam kubur yang bawanya tetap van jenazah masjid punya. Jadi apa yang kita nak sombong? Dengan kaya ni tuan-tuan, tang mana nak sombong? Sampai tak mau pi rumah orang, tak mau jawab salam dengan orang, tak mau tolong orang. Sedangkan Nabi kata, siapa yang tolong orang Islam, dia akan dapat pahala haji dan umrah. Ustaz, macam mana saya nak dapat pahala haji dan umrah? Awak, saya orang miskin, tolong dengan macam-macam tolong makngoh. Bukan kata tolong dengan wang je, tolong dengan macam-macam cara. Baik, yang ketiga, dan berapa banyak pula daripada orang yang papa sanya membinasakan akan dia oleh papanya. Papa di sini bukan pak, kita tuan faham pak pula. Orang Melayu sebut ayah. Bahasa buku ayah. Siapa tu? Ayah. Kalau manja sikit, siapa tu? Abah. Kalau jenis garang siapa? Pak. Jenis-jenis tuan-tuan. Dia tengok jenis. Mai duk belah-belah Kedah buat benda dua-dua beranak. Siapa tu? Pak aku. Pak panggil dia. Mai belah manja-manja sikit anak bongsu tu. Abah.
Abah, lain pula, manja. Jenis Syrianya, ayah. Jenis pak raja dalam penjara, papa. Jenis tu pula, duduk dalam penjara. Kena 40 hari, miskin tu, papa. Duduk panggil papa. Mai duduk mengaji, dad. Kena 40 hari, mati orang tua. Macam-macam jenis panggilan. Panggilan seorang anak pada bapa tu tuan-tuan bergantung kepada setakat mana. Mai hak Islamik sikit, abi. Mai Islamik, abi. Abi mana abi? Tu ayah dia ustaz. Anak dia sekolah Arab panggil abi. Ni panggilan orang Melayu kita. Tuan-tuan, macam itulah kita. Kalau orang yang kita sayang sangat-sangat kalau mati, kita panggil wafat. Orang yang paling kita sayang, Nabi, wafat. Kita tak panggil mati, wafat. Mai orang besar mati, mangkat. Kita hormat dia, mangkat. Kita tak sebut mati, mangkat. Kalau orang tu kita cinta, kita sebut tak ada dah. Kita tak sebut mati, tak ada dah. Ayah, balik cepat ayah. Pasal apa? Mak dah tak ada. Nampak? Mak dah tak ada ayah. Mak hampir mana? Mak mati bodoh ayah ni. Nampak tu. Kita kalau kita sayang, kita sebut tak ada dah. Mak Abang Leman dah tak ada. Dah tak ada tu makna mati. Kalau dia tu kita guna bahasa baku, meninggal dunia. Okey, meninggal dunia. Kalau dia tu aksiden tu, mati. Naik jalan jam, tengok motor. Terbaring motor semua, terbalik semua. Kita duduk tengok orang duduk tunggu dia. Mati ya? Nampak? Soalan sambil buat kereta tu. Mati ya? Mati. Nampak? Mati. Jarang kita sebut. Dah tak ada lah. Tak ada jarang tuan-tuan. Mati. Tapi kalau orang tu kita benci, tuan-tuan nak guna perkataan apa? Tolong jawab sendiri. Malas nak jawab dalam masjid ni. Kalau kita menyampah kat dia, Din, dia dah tak ada, elok mampu apa? Mampu pula tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, kita ni bila tak ada besok, orang panggil kita apa? Wafat jauh sekali lah. Mangkat taubat lahum, tak ada tuan-tuan. Meninggal insya-Allah, mati insya-Allah. Tak ada dah tu insya-Allah. Yang paling kita takut tuan-tuan, kita ni orang panggil mampu. Macam saya di Perak tak sebutlah benda tu, dia sebut qalu. Haji Din lama tak nampak, mana pergi? Dia udah qalu, nampak tuan? Mana dah tak ada tu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni orang tu intas, dia tahu qalu kata dia. Dia tak sebut inna lillah, dia sebut udah qalu, maknanya udah tak ada tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ada satu pesan Nabi sebut tentang orang yang orang yang miskin ni. Apa kata Nabi? Berapa banyak orang yang miskin, orang yang papa, dia jadi rosak dengan sebab papa dia. Miskin dia. Saya masih ingat beberapa tahun yang lepas, satu suami heret isteri dia main jumpa saya di rumah. Dia kata, Ustaz, tolong nasihat isteri. Kenapa? Dia tak semayang, Ustaz. Dah 3 tahun berhenti semayang. Saya tanya dekat dia, Kak, kenapa tak semayang? Saya dah suruh dia, Ustaz. Dia tak nak, Ustaz. Kenapa Kak tak semayang? Ustaz, saya dah semayang 25 tahun. Tapi tak pernah kaya. Orang kafir tu tak pernah semayang, kaya raya. Jadi buat apa saya semayang? Tak kaya-kaya pun. Itu jawapan dia. Saya kata dekat dia balik, Kak dah tak semayang berapa tahun? Suami dia tolong jawab, 3. Saya tanya dia balik, dah kaya Kak dalam tempoh 3 tahun ni, kaya tak? Tak kaya juga kan? Mana bagus? Tak kaya yang semayang dengan tak kaya yang semayang, mana yang bagus? Itu saya jawab kat dia. Tuan-tuan tahu apa dia jawab kat saya balik? Ustaz senanglah cakap. Kalau tak pandai bercakap, tak jadi ustaz, kata dia. Susah dia tuan-tuan. Nak kata apa? Kalau tak pandai bercakap, ustaz tak jadi ustaz. Ustaz memang pandai bercakap. Allahu Akbar. Tu contoh berapa banyak orang
yang menjadikan alasan miskin tak nak buat ibadat. Mat, semayang Mat. Ya semayangnya hang. Siapa nak bagi duit kat aku? Inilah kerja aku, semayang. Kalau aku semayang setengah jam aku pergi masjid, lepaslah rezeki aku. Semayang. Yang bagi kaya Allah, yang bagi rezeki Allah, mintalah pada dia. Masalahnya ustaz saya tak kaya-kaya. Soalan dia, ayat yang saya sebut tadi, awal-awal surah kita, usrah kita, kuliah kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala sebut awal-awal pada kita kan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari masalah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi rezeki pada dia jalan tak diduga. Jalan tak diduga. Tak payah fikir tentang rezeki kamu, Allah bagi rezeki. Budak yang tak boleh bercakap, budak yang tak boleh berjalan, budak yang baru beranak, cakap tak boleh, SPM tak ada, diploma tak ada, jalan tak boleh, cakap tak boleh, beranak pun Allah bagi rezeki. Apa rezeki dia? Mak dia keluar susu daripada dada mak dia. Tu rezeki budak. Allah tak bagi duit kat dia, Allah tak bagi rezeki geran ke, geran tanah ke, duit. Allah bagi susu. Pasal apa? Susu itu adalah rezeki yang sesuai pada budak tu. Sebab itu sampailah hari kiamat Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita mengikut kesesuaian kita. Allah tak bagi kat budak tu musangking, beranak musangking 10 kilo dapat, tak dapat. Allah bagi dulu susu mak dia. Tak payah budak tu fikir, mak dia keluarkan susu dengan izin Allah. Dan mak dia pun tak payah fikir nak minum apa, nak bagi susu dalam badan ni. Nak tengok susu pisang ke, susu apa nak minum. Hang fikir apa leha, nak minum susu apa mak nak bagi stok simpanan dalam ni. Hang tak payah fikir, susu tu Allah buat. Subhanallah. Kalau budak kecil tu pun Allah bagi rezeki, takkan kita hak tua bangka ni Tuhan tak bagi rezeki. Salah satu jalannya ialah takwa. Salah satu jalan bertakwa itu ialah apa? Mendampingi Al-Quran. Tuan-tuan tengok tu hadis yang 220 tu. Apa kata Nabi? Man qara'al Quran falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'ul aqwamu yaqra'unal Quran yas'aluna bihin nas, rawahu At-Tirmizi an Imran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah ianya meminta balasan daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca mereka itu akan Al-Quran, mereka menuntut balasan daripada manusia. Nampak Nabi sebut, Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Baca Quran, kamu minta balasan daripada Allah, Allah bagi rezeki. Jangan kamu minta balasan daripada manusia. Sebab di akhir zaman kata Rasulullah, akan ada orang yang membaca Quran sebab nak duit daripada orang. Oh, takut tuan-tuan. Nah, takut tuan-tuan. Saya kadang-kadang, bukan saya tak setuju minta maaf, bukan saya tak setuju minta maaf. Okey, ni kami nak buat bacaan Quran di Mekah ni, siapa yang nak upah untuk arwah ramai, satu roh RM50. Bukan saya tak setuju, saya cuma takut kot jadi hadis ni kat kita, minta duit pasal nak baca Quran. Baik suruh dia baca sendiri, lagi keluar daripada hadis ni. Lagi cantik tuan-tuan. Ni saya nasihat pada orang-orang yang rajin buat macam tu lah. Kami nak pergi ni nak baca Quran, satu roh RM50, dua nama duk RM100. Bukan saya tak setuju, tapi saya takut hadis ni main kat kita. Di akhir zaman Nabi kata ada orang baca meminta duit pada orang, minta daripada Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita tuan-tuan. Allah Ta'ala kata hang baca Quran, hang minta daripada Allah. Lain-lain hanya nganduk fikir apa, insya-Allah Allah Ta'ala bagi rezeki daripada jalan yang kita tak duga. Saya dulu-dululah sebelum Covid ni,
Duk bawa orang tiap-tiap tahun ni, setahun 2-3 kali pergi umrah ni. Apa yang saya cakap dalam bah, dalam bilik makan, dalam hotel, duk terang kat depa ni. Saya kata akak, abang, makcik, pakcik, mai umrah ni bukan nak melancong, mai buat ibadat, bukan nak tidur dalam hotel, nak tidur mai duduk Penang, hang tidur kat hotel. Kita nak buat ibadat. Kalau boleh habislah 30 juzuk Al-Quran di Mekah atau di Madinah 15. Habiskan. Tengok nanti kamu dapat apa kalau kamu habiskan 30 juzuk. Cuba buat, saya kata terus duduk tidur, duduk shopping. Nak shopping apa? Jubah hak kemarin pun tak habis pakai lagi. Kurma hak bulan Ramadan dapat pada masjid tak habis makan. Air Zam-Zam hari tu 2 botol duk ada lagi kat dapur tu. Nak apa lagi hang duk pulun tang mana nak shopping tang mana? Pulun baca Quran. Baca Quran. Duk di tiang masjid tu baca Quran. Tang mana nak berebut makannya? Saya teringat tuan-tuan bila saya baca Quran dekat satu tiang duk menyorok balik tiang tu. Baca. Lengoh sanda Ustaz. Tengok-tengok orang Turki kat depan. Saya pun hangguk dia. Saya hangguk contoh kat dia. Dia apa? Hangguk tu. Dia suruh saya baca. Okay. Saya baca, naik 3 orang pula dah. Oh, sudah dia panggil kawan dia. Naik 4 orang, naik 5 orang tuan-tuan. Apa sambungan dia? Sambungan dia bulan depan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.